Zicom, satu lagi inisiatif SW Corp mendidik orang ramai untuk lebih menyayangi alam sekitar. Diaktifkan 2 tahun lalu di Pangsapuri Program Perumahan Rakyat PPR Kota Baru Kelantan, kempen ini menerima sambutan memberangsangkan dalam kalangan penduduk. Program Zicom ni kita buat di 17 program perumahan rakyat yang di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, di mana kita berkempen dan kita mendidik penduduk untuk mengasingkan sampah, menyita semula sampah, dan kita perkenalkan, kita panggil skim mata ganjaran. Maknanya sampah-sampah yang boleh kita semula ni boleh ditukarkan kepada barangan. Botol plastik, botol plastik. Saya rasa berbangga lah macam ada pusat gini ni. PPR kita ni nampak bersih. Saya rasa okey, kerajaan kita mewujudkan Zicom Community. Mula-mula saya pun tak tahu apa tu Zicom Community. Kita pakat main buai ya. Kita tak tahu sisa ni ada nilai buat pengumpulan ni. Saya dah 2-3 kali menebus barangan. Kesempatan ini turut diambil oleh Kapohim untuk lebih memahami konsep melestarikan alam sekitar. Setiap jenis sampah termasuk sisa makanan boleh digunakan untuk tujuan lebih produktif. Macam sisa makanan ni kumpul-kumpul. Kalau sikit, letak dalam plastik bag, letak di freezer. Kumpul dulu, kumpul banyak. Lepas tu baru bawa pergi Zicom. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bapa berusia 45 tahun ini juga menerapkan amalan mengumpul dan mengasingkan barangan terpakai kepada 4 anaknya. Kalau macam sekarang, Zicom 1 minggu hanya buka sekali. So, simpan seminggu lah untuk tunggu hari Zicom buka. Baru bawa pergi timbang. Anggaran 2-3 kilo kalau sisa makanan. Lepas tu kita dalam 10 kilo lah. Kalau pergi cop tu, biasa dalam 10 cop lah. Sebagai peniaga pisang goreng, Tuan Nur Hayati Tuan Loh menggunakan lebih 5 botol minyak masak setiap hari. Pengenalan kepada Zicom memberi ilham kepadanya untuk menapis dan menukar ganti minyak terpakai dengan minyak baharu di pusat Zicom. Saya tukarlah, cukup bulan tu saya ambil minyak sini juga. Saya tukar dengan minyak juga. Cok kan. Saya ipun cok tu saya ambil dalam. Sebulan tu banyaklah sekali saya ambil 10 botol saya ambil. Timbaklah. Jadi kadang-kadang saya ambil minyak sini. Terus itulah saya gunalah, saya goreng. Sejak dibuka jam 10 pagi tadi, orang ramai tidak putus-putus menghantar dan membuat penebusan barangan seperti beras, sabun basuh dan minyak. Syarat untuk mendapatkan 1 cap tebus ganjaran, penduduk perlu membawa 1 kilogram barangan kitar semula bersama 500 gram sisa makanan. Sampah kita di negara kita ni, komposisi sampah, kandungan yang paling tinggi adalah food waste, sisa makanan. Tapi bila kita kata kita sisa kita semula, tidak termasuk sisa makanan. Jadi dalam program Zicom ni, kita mengambil inisiatif untuk kita sediakan baldi ataupun tong-tong kepada penduduk untuk mengasingkan sisa makanan, dan kita membuat pengumpulan di pusat Zicom ni, dan sisa makanan itu dijadikan kompos. Dijadikan baja kompos, dan baja ini pula boleh digunakan untuk taman-taman komuniti ataupun urban farming di kawasan PPR yang kita tempatkan. Letak pada sini sampai sini dah. Dengan bantuan kaki tangan, penduduk dilatih membuat sendiri baja kompos. Okey, karena nanti dia kasih murah dulu, dia rata-rata dulu dah. Setiap sisa perlu dicarik dan diurai sebelum digaul dengan tanah bagi mempercepatkan proses penguraian. Bahan yang digaul kemudian ditutup dan disimpan selama 2 minggu.
Bagi mempercepatkan pembuatan baja kompos, SW Corp turut menggunakan mesin memproses baja. Di sini, sisa makanan digaul dengan habuk papan yang berbeza dengan kaedah manual menggunakan tanah. Untuk proses ini memerlukan lebih kurang 24 jam untuk diproses, dan apabila baja siap kita akan keluarkan dan peramkan dia selama 14 hari sebelum digunakan di kebun-kebun. Untuk mesin manual kita memerlukan lebih masa dia 14 hari untuk siap diproses, tapi untuk menggunakan mesin kita memerlukan masa 1 hari untuk diproses dan diperamkan sebelum digunakan. Dan dia punya hasil dia lagi cantik daripada mesin lah. Baja yang terhasil kemudian digunakan pada tanaman di kebun komuniti PPR Kota Baru. Penggunaan baja kompos sekaligus menjimatkan kos membeli baja kimia. Kandungan nutrien yang lengkap menjadikan struktur tanah lebih baik sekaligus hasil tanaman lebih sihat dan berkhasiat. Direkodkan sepanjang tahun lalu sahaja, hampir 800,000 tan sisa pepejal dihantar ke stesen pemindahan sisa pepejal Taman Beringin, Kepong, Kuala Lumpur. Setiap sampah yang dibawa disertai air larut resap, iaitu cecair yang terhasil akibat degradasi sisa dan penyusupan air hujan. Sekaligus menghasilkan bau yang sangat busuk serta bersifat asidik. Di Kuala Lumpur ni, kita tempat rebusan kita jauh. Ada lebih 60 km daripada sini, di Bukit Tagar. Jadi di KL ni kita ada sehari dalam 2,250 tan sampah sehari. Dengan penduduk lebih kurang 550,000 premis lah yang kita servis. Trip di KL ni ada 661 trip, lori-lori kompakter ni. Jadi lori ni akan dipunggah masuk kontena dan dia akan dibawa ke Bukit Tagar. Trip ke Bukit Tagar, kalau kompakter 661 trip. Kalau melalui kontena cuma ada 100 trip saja. Jadi itulah maknanya, satu dia mengurangkan trafik lah. Dia memberi kesejahteraan kepada penduduk. Kalau banyak sangat lori sampah di atas jalan pun akan menimbulkan aduan kepada masyarakat. Jadi inilah tindakan kita buat bagi di KL dan juga di Johor Bahru. Di Johor Bahru pun ada satu transport station macam ini yang diproses untuk memindahkan sampah daripada lori sampah kepada lori kontena. Kita panggil long haulage untuk dibawa ke tapak pelebusan di Bukit Tagar. Air larut resap yang terhasil dari sisa buangan tadi disalurkan ke sini untuk dirawat sebelum dilepaskan ke sungai. Okey, sekarang ini kita berada di chemical treatment yang mana bangunan ini dibina pada tahun 2016 lah. Okey, dekat sini air licin ataupun air resapan sampah ni yang dikumpulkan di collection sump akan disalurkan ke sini. Peringkat awal, air ini akan kita melalui proses oil skimmer yang mana kita akan asingkan air dengan minyak. Yang mana jika ada minyak dalam air, kita punya rawatan untuk air licin ini akan terjejas lah. Okey, selepas melalui proses oil skimmer, air ini akan melalui proses pula untuk pH adjustment. Sebagaimana kita tahu air licin ini dia punya pH dia acidic, iaitu daripada pH dia dari 3 hingga 4. So dekat pH adjustment ni kita jadikan air itu dia punya jadi alkali, iaitu pH dia dari 7 hingga 8 lah. Okey, selepas melalui proses pH adjustment, air ini akan disalurkan ke coagulation process di mana kita asingkan heavy metal dengan TSS lah. Okey, lepas itu air ini akan disalurkan pula ke coagulation process yang mana air kita untuk besarkan lagi saiz flop tu. Mendapat itulah. Selepas melalui proses semua daripada collection pond sampai ke chemical treatment, biological treatment dan tertiary treatment, air yang terhasil merupakan air yang comply yang mana
mematuhi standard yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan tiada bau lah. Compare dengan daripada sos yang masuk ke sini lah. Sisa pepejal yang dimampatkan ke dalam kontena perlu dihantar ke tapak pelupusan sanitari Bukit Tagar untuk dilupus sepenuhnya. Perjalanan sejauh 60 km mengambil masa hampir 1 jam. Sampah terakhir dibawa masuk ke tapak pelupusan ini adalah pada jam 11 malam. Sepanjang tempoh operasi, tenaga kerja termasuk pelbagai jenis trak dan jentera pemampat dibahagikan kepada 3 shift supaya tapak ini dapat diselenggara dengan cekap dan sempurna. Setiap hari tapak pelupusan sanitari Bukit Tagar menerima hampir 3,000 tan sampah untuk dilupuskan. Setiap sampah ini akan dirata dan dipadatkan oleh jentera sebelum ditutup dengan tanah bagi mengelakkan bau yang sangat kuat dan juga bagi mengelakkan penghasilan air larut resap. Kalau anda lihat sendiri, saya sekarang ini berada hanya 200 meter dari kawasan tempat pembuangan sampah di belakang ini. Namun baunya amat minima kerana kawasan ini menggunakan teknologi sistematik. Mungkin ramai tidak menyangka ini tapak pelupusan Bukit Tagar. Kosong, tiada timbunan sampah yang menggunung. Semua sampah telah ditanam di dalam kawah tanah dan ditutup dengan kanvas khas setelah penuh. Mendapan sampah menghasilkan gas sisa pepejal yang boleh diekstrak untuk dirawat secara komprehensif. Gas tapak pelupusan mengandungi 3 komponen utama. Satu, 50 ke 60% adalah gas metana, CH4. 35 ke 40% adalah gas CO2, karbon dioksida. Manakala lebih kurang 1 ke 2% yang lain adalah gas-gas yang lain lah. Pemasangan pipe biasanya kita pasang pada setiap lapisan. Melalui lapisan sampah tu kita akan ekstrak gas tu menggunakan pipe HDPE biasanya. Lepas tu kita akan ekstrak dia ke Renewable Energy Center. Apa yang kita guna untuk gas tu adalah untuk menghasilkan elektrik melalui penggunaan gas enjin. Gas enjin akan bersambung dengan alternator akan produce elektrik dan elektrik itu dikenali sebagai tenaga hijau diperbarui. Isu utama pengurusan projek adalah pertama, kita tidak mempunyai tanah dah. Kemudian yang kedua, semua orang tak nak tapak itu dibina di sebelah rumah mereka. Jadi yang ketiga, kos pengurusan itu tinggi. Jadi sekiranya kita meneruskan penggunaan tapak pelupusan ni, kita sudah tidak ada tanah. Di mana lagi tapak pelupusan kita perlu bina? Jadi kita kena beralih kepada teknologi baru dan juga perlu mengurang sampah supaya tapak pelupusan yang sedia ada ni boleh bertahan lagi lama. Kita tidak perlu mencari tanah baru untuk membina tapak pelupusan. Dan perkara yang paling utama juga adalah dalam rancangan Malaysia ke-12 yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini, di mana kita akan melipat gandakan usaha ke arah ekonomi kitaran. Maknanya mengurangkan sampah yang akan dilupuskan di tapak pelupusan. Jadi sampah ni kalau boleh diproses, dikitar semula dan tidak menjadi sampah yang akan dilupuskan di tapak pelupusan. Tapi usaha yang paling penting adalah kesedaran kepada masyarakat. Inilah yang kita perlu lipat gandakan usaha supaya masyarakat bersama dengan kerajaan untuk memastikan bahawa sampah ini boleh diasingkan, dikitar semula dan tidak dibuang di tapak pelupusan. Kampung nelayan yang dahulunya kotor dan dipenuhi sampah sarap kini tampil dengan wajah baharu. Cantik, bersih dan ceria. Projek Diraja Transformasi Kampung Seberang Ramai nyata membawa perubahan drastik kepada kampung ini.
Hasil ilham Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail, pelaksanaannya bermula akhir tahun 2020, merangkumi 7 kawasan yang terdapat di dalam Kampung Seberang Ramai. Keindahannya sekaligus menggamit pelancong untuk berkunjung. Projek Diraja Transformasi Kampung Seberang Ramai ini merupakan satu program yang diinisiatifkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Tuanku Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Mulia Perlis MAIPS, dan baginda telah menerajui program transformasi Kampung Seberang Ramai ini sebagai salah satu daripada pendekatan baginda untuk mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan juga keindahan di kampung-kampung sekitar negeri Perlis. Idea ni datang dengan sendiri je. Baru kita tengok barang-barang terpakai. Jadi kita tengok apa yang kita boleh buat. Jadi yang ini dia bukan hanya satu pattern. Di atas kreativiti kita, kalau kita aktif, mana kita boleh berbentuk-bentukkan dia. Bila siap semua, kita akan bubur warna-warni. Inisiatif program ini dilaksanakan oleh pihak MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Mulia Perlis, dan juga pihak Yayasan Tuanku Said Putra Perlis, WTSP Perlis, dengan kerjasama pihak Kerajaan Negeri Perlis dan juga agensi negeri dan persekutuan. Terutamanya pihak SW Corp yang awal menginisiatifkan pelaksanaan program kebersihan dan juga keceriaan di kawasan kampung ini. Dan alhamdulillah menatijahkan beberapa elemen taman nilai kepada kampung ini. Terutamanya yang paling nampak sekali adalah pada fizikal kampung, yang sebelum daripada ini Kampung Seberang Ramai adalah seperti mana kebanyakan kampung nilai yang lain di negara kita. Dan alhamdulillah dengan pelaksanaan program ini kita nampak ada taman nilai kebersihan kepada kampung ini. Dan sebenarnya dari sudut jangka masa panjang bukan sekadar fizikal kepada kampung yang kita fokus, tetapi kita ingin berhasrat untuk melaksanakan transformasi secara menyeluruh ataupun holistik kepada kampung ini. Bukan sekadar bersih, bukan sekadar keceriaan, tetapi kepada mentaliti ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Semangat yang ada pada mereka yang boleh dipertahankan. Semangat itu mereka terjemahkan, bukan sekadar semangat dalaman mereka mungkin kepada ahli keluarga, tapi mereka terjemahkan dalam bentuk tindakan. Jambatan berwarna-warni ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Dibina pada tahun 2013 bagi menggantikan jambatan lama iaitu Jambatan Kuala Perlis yang dibina pada tahun 1960. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong Ketiga merangkap Raja Perlis pada ketika itu berkenan untuk merasmikan sendiri Jambatan Kuala Perlis pada tahun 1961. Menggunakan struktur besi dan juga kayu, ia telah diperbaiki sebanyak 3 kali sebelum digantikan dengan Jambatan Tuanku Said Putra. Tujuh minit berjalan kaki dari pintu masuk kampung, halaman rumah seorang warga emas menarik perhatian. Kediaman ini dimiliki Nurmah Cik Nur, warga emas berusia 62 tahun. Sama seperti penduduk lain, kawasan rumahnya sebelum ini dilutupi lumpur dan selut tebal berikutan lokasinya bersebelahan muara. Namun sejak 3 tahun lalu, halaman rumahnya beransur-ansur dilitupi pasir. Kalau kita tak berpasir, jadi kita ada keadaan yang kotor. Ya, jadi berselut kan. Air pasang masuk, keluar hantar sampah, keluar sampah, hantar sampah kan. Jadi saya yang buat macam ni, saya nak jaga kebersihan. Saya utamakan kebersihan dan kecantikan. Bila cantik, kita sendiri berasa tenang, kita seronok diri tahu. Jadi suasana kita tengok suasana kita apa yang kita nampak sekarang kan. Begitulah. Kalau kita tak usaha nak bagi cantik, jadi siapa nak buat untuk kita? Kalau kita sendiri tak mengusahakan. Macam kita sampah lah kan. Kalau kita buang sampah merata-rata, kalau kita ingat buat benda yang orang kata macam orang tak nampak. Tapi bila orang lalu, nama
tak cantik kan. Jadi orang tengok kampung kita tak bersih. Kalau dulu kalau orang biasa ambil gambar ni, tengok keadaan rumah saya, memang orang tak minat. Seusai subuh, pasangan ini menuju ke pantai berdekatan untuk mendapatkan pasir. Macam saya guna pasir yang sedang. Untuk kebun, untuk macam tanaman, pokok-pokok saya guna yang halus. Kita gai dengan baja lain pula kan. Kasar tu, kalau kita letak air pasang bawa mai, dia akan terapung. Dia akan hanyut balik. Sekali bawa 2 kampik, anggaran berat dia lebih kurang 60 kilo. Dulu kita kuat sikit, lebih kurang kadang-kadang sampai dekat 30 kampik. Sekarang dah pelan kurang lah. Motor pun dia pun tak kuat dah kan. Macam kita lah juga kan. Jadi sekarang ni habis tinggi 20 kampik sajalah. Kalau kira kampik tu dalam 5,000 kampik dah lah. Kita buat angkut ni, pimai-pimai tu kan. Dia untuk mengecat ni warna-warna, dia ada tema dia masing-masing. Macam kawasan saya ni tema dia pelangi. Jadi dia bagi warna 7 pelangi untuk mengecat lah masing-masing. Jadi satu kampung ke satu kampung. Jadi hingga luaslah dia di perubahan untuk pelancong-pelancong masuk dalam kampung. Jadi kalau kita tak bersih, tak jaga kampung kita, kerajaan bagi cat ke sapu cat kalau mana pun membazir. Jadi kita habiskan duit kerajaan. Jadi kalau kita tak jaga kebersihan. Yang penting kebersihan. Kalau kita orang pelawak kalau ada rumah walau cantik tapi bersepoh-sepoh segala tong-tong botol-botol kan. Jadi orang tak akan datang. Oleh kerana bila orang masuk dalam FB rata-rata kan media, jadi tengok kecantikan dalam kampung, jadi adalah juga pelawak-pelawak masuk kampung. Jadi orang kampung pun boleh cari makan tambahan, ada jual tepi jalan kan. Jadi untuk menambahkan pendapatan kan. Menjaga kebersihan negara adalah usaha kolektif. Pengenalan dan kempen kerajaan dalam melestarikan alam sekitar sering dilaksanakan. Masyarakat perlu berganding bahu bersama-sama merealisasikan impian negara mencapai tahap kebersihan terbaik. Inilah satu cabaran yang paling tinggilah kepada SABUKOP untuk memastikan setiap orang lah. Sebab tanggungjawab menjaga kebersihan ni bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata. Semua rakyat Malaysia patut jaga kebersihan. Jadi inilah peranan kita untuk memastikan bahawa komuniti pun bertanggungjawab terhadap kebersihan. Semoga gerakan murni ini akan bertali arus agar generasi mendatang dapat mewarisi tanah air tercinta yang bersih dan sejahtera.